Hai, nama saya Silvi. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang apa strategi komunikasi positif yang boleh meningkatkan perkembangan sosial kanak-kanak. Tapi sebelum itu, saya akan menerangkan apa itu komunikasi positif. Komunikasi positif adalah bagaimana cara kita berkomunikasi ataupun kanak-kanak berkomunikasi dengan orang lain dengan mengedepankan sikap sopan santun dalam diri mereka. Komunikasi ini termasuklah secara lisan, lewat suara ataupun SMS. Tanpa membuang masa, kita berbalik kepada soalan. Apakah strategi komunikasi yang positif yang boleh meningkatkan perkembangan sosial kanak-kanak? Rekan-rekan saya akan membahaskan tentang isu ini. Yang pertama, menegur dan mengakui kesilapan kanak-kanak dengan efektif yang dibawakan oleh Adik Konita. Yang kedua, amalkan kejujuran dengan kanak-kanak yang dibawakan oleh Mariati Kalina. Yang ketiga, gunakan bahasa ataupun idea ringkas yang dibawakan oleh Adik Ezrin. Dan yang terakhir, elakkan kanak-kanak bermain handphone terlalu lama yang dibawakan oleh Adik Listipini. Cara berkomunikasi dengan kanak-kanak, kita mestilah bersikap jujur. Macam contoh kita keluar rumah, lepas itu anak-anak bertanya, Kak, kamu dari mana? Kamu buat apa? Kenapa kamu lambat balik? Gitu. Sebenarnya anak-anak bertanya begitu, orang sudah tahu yang kita pergi mana, tapi sengaja orang bertanya begitulah untuk macam kepastian bagi diorang begitu. Tapi itu yang kita jawab, kita tidak bagi jawaban yang jujur. Nah, dari sana kanak-kanak akan mulai meniru itu perkara. Contoh, diorang beranilah sudah buat perkara yang tidak baik, macam menipu, melakukan hal-hal yang kita tidak boleh melakukan, hal-hal yang tidak baiklah begitu. Lepas itu kalau kita tidak bercakap jujur dengan kanak-kanak, ini akan menjejaskan sesuatu hubungan kekeluargaan dan kepercayaan antara satu dengan yang lain akan berkurangan. Jadi kalau kanak-kanak bertanya, kita mestilah bercakap terus terang sama dia, kita mestilah jujur, jangan macam kita menipu orang, sebab kanak-kanak ini mudah meniru apa yang kita buat begitu. Jadi itu sajalah penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo dan salam sejahtera. Nama saya Ezrin binti JG. Di sini saya ingin membahaskan apa strategi komunikasi positif yang boleh meningkatkan perkembangan sosial kanak-kanak. Strategi yang saya ambil di sini yaitu gunakan bahasa atau idea ringkas. Bagi kanak-kanak, penting untuk memastikan arahan ibu bapa atau pengasuh ringkas dan mudah untuk memudahkan mereka untuk lebih memahami. Karena kanak-kanak ini baru mula untuk meningkatkan perkembangan sosial mereka. Jadi, kita sebagai pengasuh atau ibu bapa bagi membantu mereka meningkatkan perkembangan sosial mereka, lebih baik kita menggunakan bahasa yang ringkas bagi memudahkan mereka untuk paham. Contohnya, apabila anak membaling makanan di meja makan, ibu bapak perlu cakap,
habiskan makanan. Elakkan berkata, tidak elok buat macam begitu. Adik selalu buang makanan, karena ayat yang kedua itu lebih panjang dan sukar untuk mereka faham. Jadi, kita perlu menggunakan ayat yang pertama untuk memudahkan mereka faham arahan yang kita berikan kepada mereka. Di samping itu, pengasuh atau ibu bapa juga perlu elakkan daripada membebel. Strategi komunikasi positif yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak. Elakkan kanak-kanak daripada bermain handphone terlalu lama, karena ini boleh menyebabkan kemerosotan perkembangan kanak-kanak apabila kanak-kanak tersebut terlalu terdedah dengan handphone. Sebaiknya ibu bapak yang selalu bersama-sama dengan kanak-kanak menyediakan ataupun memantau kanak-kanak mereka apabila anak-anak mereka memegang handphone lah. Ibu bapak haruslah menyediakan jadwal waktu kanak-kanak untuk bermain handphone. Sebagai contoh, ibu bapak menyediakan dalam satu hari ibu bapak menyediakan 1 jam untuk anak-anak bermain handphone dan menghadkan pemegangan handphone kepada kanak-kanak lah. Dan sebaiknya juga ibu bapak haruslah melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah untuk kanak-kanak mendapatkan pengetahuan yang baru. Sebagai contoh, mengajar kanak-kanak mengenali huruf ataupun mengenali angka-angka, seperti mengajar kanak-kanak melalui bahan kitaran semula dan bahan-bahan yang boleh kanak-kanak pahami. Kesimpulannya, komunikasi sangat penting dalam apa jua hubungan, terutama sekali dalam hubungan kekeluargaan. Oleh itu, interaksi positif amatlah digalakkan oleh pakar sebagai permulaan untuk memastikan kanak-kanak mampu berkomunikasi dengan berkesan dan mampu menjalinkan hubungan yang sehat. Oleh itu, cara berkesan untuk mewujudkan interaksi positif ialah dimulakan sejak kanak-kanak kecil lagi. Ibu bapak haruslah sentiasa berinteraksi dan berkomunikasi dengan kanak-kanak walaupun kanak-kanak belum pulih berkomunikasi dengan baik. Terima kasih. At my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst.